Nama saya Rahmat Mokhtar. Saya berusia 35 tahun dan saya telah terlibat dalam kajian paranormal lebih kurang 17 tahun lah. Dan sebelum ni saya bersama dengan Team Seekers dan sekarang ni saya tubuhkan pasukan saya sendiri yang dah berusia hampir 10 tahun, iaitu Extreme Paranormal Researcher ataupun dipanggil sebagai EXPA Malaysia lah. Jadi penglibatan saya dalam kajian paranormal, saya banyak merungkai ataupun membongkar serta menyiasat misteri fenomena aneh yang dilaporkan oleh masyarakat kita khususnya di seluruh Malaysia, dan di luar negara juga ada. Saya terlibat dalam beberapa siri kajian paranormal, termasuk dalam kajian dengan beberapa saintis dan juga produksi di luar negara lah. Terutama sekarang ni saya lebih fokuskan tentang kewujudan alien ataupun UFO sekarang ni, di mana untuk kajian tentang makhluk halus ataupun kita panggil entiti paranormal, kami dah selesaikan kesemua dia punya teori, dia punya metafizik punya formula semua sekali. Kita dah bentangkan lah sebelum ni, dan kita ada collaborate dengan beberapa universiti dalam kajian kita. First time yang saya encounter apabila saya mengalami kemalangan tersebut pada tahun 2004 sampai mengakibatkan jari saya putus. Kalau awak boleh tengok ni, jari saya putus akibat kemalangan tersebut. Saya masa tu saya memandu. Jalan ni sangat popular dulu, penuh dengan misteri fenomena orang nampak hantu, orang nampak ada orang berniaga malam-malam dekat tepi jalan yang didakwa atau iaitu orang bunian. Jadi saya pun waktu itu daripada Bahau nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi waktu itu saya memandu dan waktu tu hujan renyai tengah malam, pukul 3, pukul 4 pagi macam tu. Lepas tu tiba-tiba saya nampak ada satu kancil yang berwarna biru melintasi di hadapan saya. Saya tengok hanya sekali pandang je lah kereta tu. Jadi saya waktu tu saya tengah berhenti di bahu jalan sebab saya nak cek kereta saya masa tu dalam keadaan overheat. So saya dah tambah air semua. So saya pun nak mulakan perjalanan. Saya pun terus masuk ke jalan utama semula. Tiba-tiba ada satu kereta dia high beam, dia tembak lampu tinggi kat belakang saya dan saya bagi dia laluan. Mungkin dia nak cepat. Apabila dia lalu memotong saya di belah kanan, saya melihat kereta tersebut tiada pemandu. Itu yang menyebabkan saya macam wow, terkejut. Saya pun terus ikut kereta tu. Bila saya ikut kereta tu, tiba-tiba rupanya saya dah masuk dalam gaung. Dan saya pengsan waktu itu. Bila saya dalam keadaan mamai, saya diketuk pintu kereta tu oleh satu suara yang menyuruh saya bangun. Nak bangun. Saya macam terjaga waktu itu. Lepas tu saya pun terus dalam keadaan yang agak cemas. Saya pecahkan tingkap kereta untuk saya keluar dan larikan diri lah. Lepas tu bila saya dah sampai dekat atas, saya berfikir, dalam keadaan sakit tu saya berfikir, siapa yang kejut aku bangun tadi? Siapa orang tu? So saya pun dalam keadaan mamai dan saya terus pengsan. Dan saya tak ingat apa sangat waktu itu, dan saya dirawat di hospital lah selepas tu. Agak lama juga saya duduk di hospital dan saya alami mimpi yang sangat pelik, didatangi oleh lelaki yang berjubah putih, dan saya mimpi macam pergi ke dimensi lain. Waktu itu saya mula nak tahu dengan lebih lanjut apakah mimpi dan juga misteri yang menyelubungi hidup saya waktu itu. Pengalaman yang menakutkan saya apabila saya ke satu gunung ni lah, gunung di Malaysia ni. Saya mention negeri, bolehlah, negeri dia dekat Terengganu. Kat mana saya tak boleh cakap. Waktu itu saya trip tu lebih kurang pergi dalam 7 orang tau. Dalam 7 orang kami pergi. Di bawah dia ada air terjun dan dekat situ ada signboard di mana pukul 6 petang kena balik, tak boleh tinggal. Kalau apa-apa jadi, tanggungjawab sendiri. So memang banyak kes orang hilang di kawasan tersebut apabila mereka masih lagi berada di situ pada waktu maghrib khususnya. Abang Mat ni pula cakap dengan saya, dia kata kita gerak lepas maghrib. Saya macam wow, kita jalan malam lah ni. Ya, kita jalan malam. So kami pun teruskan perjalanan, kami mulakan perjalanan. Kami tak ikut trek ataupun trail yang orang biasa hiking. Kami ikut trail lain. Trail tu memang kena buka sendirilah.
kena buat jalan sendiri. Saya ingat lagi jam waktu itu pukul 9 malam lepas Isyak, dan saya dengar satu suara yang agak bising dalam hutan waktu itu. Lepas tu saya encounter saya dengar bunyi macam sungai mengalir kan. Lepas tu saya pun pergilah ke sungai tu. Bila saya pergi dekat, saya tengok di seberang tu ada satu perkampungan. Seolah-olah ada manusia yang duduk di situ. Dalam hati saya masa tu kuat mengatakan, inilah orang Bunian kan? Inilah orang Bunian kot. Sampai di puncak gunung, hampir-hampir di puncak dan di sekitar puncak gunung tu, saya terpegun melihat keindahan dan kecantikan satu pokok ni. Saya rasa dia adalah pokok cengat. Dan saya tengok pokok tu dan saya tenung. Bila saya pandang ke atas, saya terkejut. Ada sepasang mata yang bercahaya. Dia tak merah sangat tau mata dia. Mata dia macam bertukar-tukar colour. Lepas tu, dia menunjukkan bentuk dia. Bila saya amati bentuk tersebut, subhanallah, kepala ular yang sangat besar. Saya boleh bayangkan besar ular tu besar kereta lah lebih kurang. Sangat besar. Waktu tu saya dah fikir, matilah aku kena ngap kali ni. Saya takut terkencing dalam seluar. Memang takut gila waktu. Dan tiba-tiba saya ditarik daripada belakang. Abang tu tarik saya. Kau tengok betul tu dah kenapa? Kenapa bang? Kejap lagi dia tarik kau pergi tempat lain. Saya percaya itu adalah jelmaan daripada entiti paranormal ataupun jin, makhluk jin. Dan dalam konteks agama kita pun banyak mengatakan yang jin banyak menjelma menjadi bentuk ular. Nasihat saya pertama untuk mereka yang hiking lah. Normally hikers yang dah biasa hiking, mereka dah tahu petua dan juga adab untuk berada dalam hutan. First kali, sampah jangan buang benda. Nombor 2, you jangan ambil apa-apa pun benda yang you nampak pelik dalam hutan. Waimah batu sekalipun, jangan ambil. Selalunya yang pindah rumah baru biasanya yang pindah rumah baru ni, saya banyak nasihatkan mereka tabur sahaja garam kasar, tabur dan membaca surah-surah Al-Quran untuk mereka yang beragama Islam. Dan untuk mereka yang tidak beragama Islam, anda boleh menggunakan kaedah garam letak dalam cawan, dan orang Islam pun boleh gunakan garam letak dalam cawan, separuh cawan putih. Kalau air garam tersebut berubah warna, anda tukar sehingga air tersebut tidak berubah warna untuk tempoh masa yang panjang. Sebab garam dia bertindak, dia neutralizekan energi yang tidak baik yang ada dalam rumah tersebut lah. Bukan nak suruh percaya, tapi kita hanya ikhtiar.